Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ini orang. Nih, Nabi menghadiri satu pengkebumian. Satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Hari dia mati. Nabi hadiri pengkebumian dia. Dia letak mayat dia masuk dalam liang. Nabi kata, hadza allazi taharraka lahul arsh. Nabi kata ni, Sa'ad bin Mu'az ini, kematian dia menyebabkan arasy bergerak. Tuan-tuan, ini dahsyat. Siapa dia ni? Kematian dia, arasy Allah itu bergerak. Baca syarah hadis. Apa maksud ni arasy bergerak ni? Oh, malaikat seronok nak sambut roh dia naik ke langit. Malaikat ni ahlus sama. Malaikat ni dipanggil penduduk langit. Malaikat di antara kerja dia apa dia? Memikul arasy. Seronoknya malaikat dengar kata Sa'ad bin Mu'az mati, maknanya saat lagi roh dia akan diangkat naik ni, malaikat seronok tu bergegar arasy. Wa futihat lahu abwabus sama. Tidak cukup kematian dia itu menggegarkan arasy, kerana malaikat semua seronok. Tidak cukup dengan itu, Nabi kata wa futihat lahu abwabus sama. Langit 7 lapis buka pintu semua, tunggu roh dia nak naik. Allahu akbar, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan ada 70,000 malaikat welcome dia. Dahsyat ni. Siapa dia Sa'ad bin Mu'az ni? Dia mati, mayat dia masuk dalam liang saja Nabi sebut. Nabi kata, ni tawan kita ni, hangpa tahu dah aku nak abang, Allah bagi tahu dekat aku. Dia mati hari ini, arasy Allah bergerak, bergegar. Pintu langit 7 buka, duk tunggu roh dia naik. 70,000 malaikat line up nak welcome dia. Laqad dhammah. Nabi kata sekarang dia sedang dihimpit oleh kubur. Allahu akbar, tuan-tuan. Satu orang sahabat Nabi yang begitu punya hebat, tiba-tiba Nabi SAW kata, laqad dhammah. Dia ni sedang dihimpit dalam kubur. Tuan-tuan, hadis lain, Nabi SAW cerita orang yang masuk kubur ni kena himpit hatta takhtalifa adla'u. Nabi kata, yang kata himpit kubur ni, bila dia himpit ni, tulang rusuk ni dia boleh pergi jadi macam tu. Sakit, tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az, manusia hebat yang begitu istimewa, yang disebut kata dia ni mati arasy bergegar, 7 pintu langit terbuka, malaikat 70,000 nak sambut roh dia naik, pun kena himpit. Summa furrija anhu. Nabi kata, tapi dia kena sekali saja himpit. Zap, sekali saja, furrija anhu. Release. That's it. Habis dah untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis lain riwayat pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadzal abdu salih. Ni hadis lain. Bila letak aja mayat Sa'ad bin Mu'az, Nabi kata, la hadzal abdu salih. Nabi kata, ini orang saleh. Tuan mau apa lagi, tuan-tuan? Nabi endorse. Nabi kata, ini orang saleh. Maknanya confirm dia saleh. Nabi kata, la hadzal abdu salih. Nabi kata, ini orang saleh, allazi taharraka lahul arsh, yang kematian dia menyebabkan bergegar arasy. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit semua terbuka. Syuddida alaihi, tapi dia dipenyet, dia dihimpit di dalam kubur dia. Fa farrajallahu anhu, Allah rilis. Dan itulah sekali dia kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'din yauma mata wa huwa yudfan. Itu kata-kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'az ketika dia dikebumikan. Nabi kata masa dia dikebumikan. Allahu akbar, tuan-tuan. Siapa dia Sa'ad bin Mu'az ini? Dia orang Madinah daripada suku Aus. Nama bani dia Bani Al-Ashhal. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lepas pergi siapa dulu? Kita baca kuliah lah dulu. Mus'ab bin Umair. Lupa lah. Buat-buat bergerak mulut pergi lah. Tak tim, tak apa. Kan? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lepas pergi,
dia punya orang kanan dia, orang kepercayaan dia dulu. Pi untuk terang Islam dulu kepada penduduk Yathrib. Masa tu Madinah belum nama Madinah, nama Yathrib. Bila Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair pi ke Yathrib, pi ke Madinah, di Madinah pada masa tu Sa'ad bin Mu'az yang kita cerita mati bergegar aras ni, dia belum Islam. Dan dia orang besar di Madinah. Dia ketua Bani Ashhal. Jadi dia ni buat apa? Dia duk monitor. Orang duk main habang kata, ni kata ada orang luar main ni. Dia kata main duk bawa ajaran baru main dalam kawasan kita. So Sa'ad bin Mu'az, dia sebagai ketua kaum, dia hantar satu orang kanan dia. Hang pisat tengok siapa dia ni. Lepas duk usah tengok, rupanya yang duk escort Sa'ad bin Mus'ab bin Umair di Madinah ni rupanya sepupu dia sendiri. Rupanya dah masuk Islam, pergi duk bawa Mus'ab pergi duk berdakwah ni. Pemain habaq balik dekat dia, dia kata, bos, sepupu bos orang kuat dia. Oh, dia kata, ya ke? Ya. As'ad bin Zurarah nama sepupu dia. As'ad bin Zurarah yang duk ikut Mus'ab ni. Tak apa, dia kata. Dia hantar orang kanan dia bernama Usaid. Dia kata, Usaid, hampir jumpa dia ni. Pergi tanya dia mau apa. Dia nak main cari apa dalam kampung kita. Orang kanan dia yang nama Usaid bin Khudair ni pi. Sampai di depan. Bawa tombak pi. Bawa tombak pi. Jawab tak kena, memang dia cacak. Pi. Sampai depan, Mus'ab bin Umair. Dia tanya Mus'ab, kamu siapa? Kamu mau apa di sini? Mus'ab kata, kalau boleh duduk saat, saya boleh terang. Okey, tak apa. Dia duduk. Mus'ab ni yang kita habaq dalam kuliah last itu, dia ni gigi dia jarang. Bila dia bercakap, nampak kebijaksanaan keluar di celah-celah gigi dia. Ini Mus'ab bin Umair. Nabi pilih tak silap orang. Mus'ab start explain pasal Islam. Dia kata, saya mai daripada Mekah. Kami orang Islam, kami ikut Nabi Muhammad SAW. Cakap elok-elok. Orang kanan, Sa'ad bin Mu'az yang bernama Usaid, dia dengar. Daripada awal sampai habis Mus'ab terang dekat dia. Terus dia kata dekat Mus'ab, dia kata, kalau saya nak masuk Islam macam mana? Terus macam tu. Satu session aja jumpa, Mus'ab bagi sekali penerangan aja. Terus dia kata, kalau aku nak masuk Islam macam mana? Dia kata, tak ada susah apa. Mandi, bersihkan diri, pakai pakaian yang bersih. Satgi kami bagi syahadah, lepas tu sembahyang 2 rakaat. Okey, dia kata. Masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia balik pergi dekat Sa'ad bin Mu'az. Dia ada dengan geng Bani Ashhal ni. Dia ni balik pergi. Sa'ad bin Mu'az bila tengok dia ni domel daripada jauh. Dia kata dia ni nampak lain macam. Nampak tak? Selalu semua kaki yai semua. Satu main nampak cutting pun dah jadi lain macam. Dia kata apa berita hang bawa? Usaid kata apa? Okey, aku dah jumpa. Nama dia Mus'ab bin Umair. Depa ni ikut Muhammad di Madinah. Bos, cerita macam ni, saya dah masuk Islam. Oh, cik dia kata, aku hantar hang pun pergi ikut juga. Apa? Tak boleh pakai. Dia sendiri pergi. Sa'ad bin ini cerita kawan hak mati aras bergegar ni. Dia sendiri pergi. Tombak bawa juga pergi. Dia duk mai tu, sepupu dia, As'ad bin Zurarah, kata dekat Mus'ab. Dia kata, ini sepupu aku kenal dia. Yang ni, dia kata, kalau hang boleh terang dekat dia macam hang terang dekat Usaid tadi ni, bukan dia masuk Islam. Satu Bani Ashhal akan masuk Islam. Dia ni very powerful. Dia kata A. Dia kata B. Orang percaya dia, orang akan ikut dia. Tak apa, Mus'ab kata tak apa. Sampai. Macam tadi juga, Mus'ab kata duduk, saya boleh terang semua apa yang, kalau boleh terima, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, saya minta diri. Saya balik ke Mekah. Very gentleman. Bila terang, jadi Usaid juga dia pun. Dia kata, kalau saya nak masuk Islam, lagu mana? Dia kata, tak apa, mandi, pakai bagi bersih apa semua cantik. Saat lagi mai kita bagi asyhadu an la ilaha illallah, sembahyang 2 rakaat. Okey, dia kata, masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az balik dekat kaum dia panik pula tengok air ni seorang lagi nampak. Dia kata, aku tak mau cakap banyak. Dia kata, kalau hampa percaya kat aku, hampa ikut aku, kita masuk Islam. Menaruh pakai mai asyhadu an la ilaha illallah, satu Bani Ashhal tanpa kecuali seorang pun semua masuk Islam, baik laki-laki baik perempuan. Itu jasa dia. Lepas tu mai perang Badar dia join, mai perang Uhud dia join,
mai perang Khandaq, perang yang ketiga berlaku pada tahun 5 Hijrah. Mai perang Khandaq, dia jadi cerita di situ. Dia kena panah di tangan dia. Dalam hadis kata betul-betul kena orat darah, orat besar dia. Bila kena tak boleh nak stop bleeding. Nabi cuba rawat luka dia. Nabi cuba rawat dengan menggunakan besi panas. Dulu cerita besi panas ni dia panggil kai. Al-kai, alif lam kaf ya, al-kai. Berubat pakai besi panas. Dia panaskan besi, dia pump di tempat sakit tu. Cerita pengubatan besi panas ni ada dalam beberapa hadis. Satu hadis kata Nabi buat. Nabi rawat orang dengan kaedah al-kai, besi panas. Satu hadis kata, Nabi kata kalau hampa boleh elak daripada guna pengubatan besi panas, itu lebih baik. Satu hadis pula, Nabi melarang berubat dengan besi panas. Dia ada 3 hadis. So, ulama ambil kesimpulan kata apa? Itu sah berubat dengan besi panas. Tapi ada hadis kata Nabi guna cara tu untuk merawat. Di antaranya, Sa'ad bin Mu'az. Nabi guna tombak yang dipanaskan, letak di tempat luka dia. Elok sat aja. Lepas tu bengkak. Dalam hadis, serta hadis yang sahih, bengkak. Lepas tu, jadi lagi. Dalam keadaan tu, dalam keadaan luka dia duk jadi makin membengkak apa semua, dia pergi jadi hakim membicarakan geng Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi dalam perang Khandaq. Bani Quraizah dah janji akan pertahankan Madinah dan pertahankan Nabi. Bila Quraisy mai serang daripada arah utara, Nabi pergi bertahan di sana, Salman Al-Farisi suruh buat parit, jangan bagi mereka boleh masuk. Bani Quraizah ni tiba-tiba belot. Mereka nak attack Nabi kat belakang. Berita ni dapat tahu dekat Nabi. Nabi dandan tarik pasukan dia, pergi blok mereka ni pula. Menyusahkan Nabi. Bila habis perang Khandaq, Nabi kata mereka ni mesti dibicarakan. Ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Mereka mesti dibicarakan. Bila nak bicara mereka minta, kami mau yang membicarakan kami ini ialah Sa'ad bin Mu'az. Kami mau dia yang bicarakan kami. Mesti kami ada percaya dekat dia. Dia membicarakan kisah Yahudi ini dan dia jatuhkan hukum mati dekat lelaki-lelaki ni. Bila dia jatuhkan hukum macam tu, Nabi kata Allahu Akbar. Hang jatuhkan hukum, diperkenankan oleh Allah. Hukuman itu mai daripada langit ke-7. Nabi kata lagu tu. Sa'ad bin Mu'az. Lepas dia habis jatuh hukum kepada keadaan sakit dia makin teruk, akhirnya dia mati bersebab musababkan kepada cedera yang kena di lengan dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sa'ad bin Mu'az ini mati bergegar arash, terbuka pintu langit. Dan dia ni satu orang yang sangat istimewa. Dah mati dah dia. Nabi masih tak boleh lupa dekat dia lagi. Satu hari orang mai bagi hadiah jubah yang dibuat daripada sutra kepada Nabi. Nabi tak boleh pakai sebab sutra, pengharaman laki-laki pakai sutra sudah turun pada masa tu. Tapi Nabi panggil sahabat mai tengok betapa cantiknya jubah sutra ni. Sahabat pakat mai pegang, pakat duk kata cantik. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa nampak jubah sutra ni cantik? Lebih cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Nabi kata begitu. Nabi tak boleh lupa lagi kat dia. Nabi kata, hampa kata ni jubah ni cantik? No. Lagi cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Ulama hadis kata apa? Itu endorsement daripada Nabi. Dia memang nama dia ada dalam syurga dah. Mai lagi satu pula cerita apa? Ketika mayat dia, ni cerita mayat dia diusung waktu nak pergi dikebumikan. Dibawa mayat dia nak pergi ke bumi, di antara orang yang terlibat mengangkat mayat dia tu ada orang-orang munafik. Munafik ni orang tak kenal, nampak dia macam beriman tapi sebenarnya munafik. Ada di kalangan hak diusung mayat Sa'ad bin Mu'az ini munafik. Bila depa usung, kata apa? Qalal munafiqun ma akhaffa janazata. Orang munafik ni terkeluar di mulut. Dia kata apa? Awak ringan sangat mayat dia ni. Ma akhaffa janazata. Ringan mayat dia ni. Pasal apa? Cakap munafik ini orang pergi bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innal malaikah kanat tahmilu. Nabi kata malaikat tolong bawa jenazah itu, tolong usung. That's why hampa rasa ringan. Kerana malaikat doa dah kot celah-celah tu, tolong usung jenazah dia. Subhanallah tuan-tuan. Cerita Sa'ad bin Mu'az ini sangat dahsyat. Yang kita nak beritahunya apa? Macam tu punya hebat Sa'ad bin Mu'az. Kena juga dengan himpit kubur. Siapalah kita? Kita tak boleh pergi sampai level Sa'ad bin Mu'az ini. Kita boleh bagi korang dosa kita, kita boleh bagi naik darjat untuk senang masuk syurga pun dah cukup. Bila masa kita nak buat ni?
Ramadan ni.